A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين رب العالمين. Apa khabar sidang betul sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat-sahabat rakan penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memanjangkan usia kita untuk bertemu dengan hari ini, hari Selasa 28 November 2023 bersamaan 14 Jamadil Awal 1445 Hijrah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat, 1001 keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya satu, untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa sahaja yang kita lakukan dengan ilmu yang kita dapat pada pagi ini, insya-Allah ini yang akan menjadi saksi yang terbaik suatu mana kita bersama berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul akhirah kelak, insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pagi ini. Sudah semestinya banyak topik ataupun ada topik yang kita nak bincangkan, dan setiap topik yang kita bincangkan itu adalah satu perkara yang cukup penting. Sebab apa? Ini semua kita akan adaptasi dalam kehidupan seharian kita. Dan insya-Allah pada pagi ini kita nak membincangkan salah satu daripada pecahan daripada beberapa solat sunat yang telah pun dikhususkan kepada kita. Mudah-mudahan pada pagi ini kita nak membincangkan salah satu solat sunat yang kadang-kadang saya sendiri pun tak melakukannya. Apakah itu? Itulah dia, solat sunat wuduk. Walaupun setiap kali kita nak bersolat kita berwuduk, tapi acap kali kita terlupa untuk menunaikan ataupun mendirikan solat sunat wuduk ini. InsyaAllah setiap permasalahan yang diajukan oleh sahabat-sahabat betul sekalian pada pagi ini akan dijawab oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan yang sudah pun bersama dengan saya pada pagi ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Doktor? Alhamdulillah. Berceria pada pagi ini. Bersinar-sinar wajah Doktor pada pagi ini insya-Allah untuk berkongsi ilmu kepada kita semua insya-Allah. Jadi saudara sekalian, ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa. Boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-88-1677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya kita nak dengar sedikit mukadimah lah daripada yang berbahagia Doktor berkaitan dengan apakah intipati perbincangan kita pada pagi ini berkaitan dengan solat sunat wuduk Doktor. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah, peluang dan ruang yang Allah sediakan. Sebenarnya setiap hari Allah berikan kepada kita peluang dan ruang untuk kita memperbaharui dan kita kembali kepadanya. Jadi semoga peluang yang Allah berikan diambil dengan baik, dijadikan ia sebagai satu peluang untuk kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Terima kasih pada Dai Luqman, semoga Allah merahmati. Amin amin. Subhanallah, janggutnya Allah, hebat. Allah. Dah makin lebat. Makin lebat kan? Itu bukan tanda tua, tu tanda handsome namanya. Masya-Allah. Orang macho ni orang ada janggut. Bahaya Doktor sekarang ni. Jadi kepada semua kru dalam program Tanyalah Ustaz, semoga Allah merahmati di pagi hari lagi sudah buat persediaan. Semoga dengan persediaan itu menjadi asbab kita untuk masuk ke dalam syurga Allah. Dan tidak dilupakan kepada semua para penonton yang setia dalam program Tanyalah Ustaz. Semoga dengan apa yang kita dapat dalam program ini menjadikan ia sebagai satu ketingkatan keimanan dan ilmu kita insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita pada pagi ini kita membincangkan satu tajuk yang sangat penting. Sebab semua kita nak masuk syurga Allah.
Dan bila kita sebut antara sebab boleh menyebabkan seseorang itu masuk syurga Allah adalah dengan sebab kita menjemput dan kita mencari redanya, mencari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebanyak mungkin mana yang boleh kita dapat daripada kasih sayang Allah, maka kita buat. Bila kita nak buat, maka kita tak boleh cipta dan tak boleh reka. Allah sebut, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Qul, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya mereka sayang, mereka cinta, mereka kasih kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka hendaklah kamu mengikuti baginda Rasulullah. Allah perintahkan nak dapat kasih sayang Allah, ikut Nabi. Maka bila Nabi SAW melakukan, sudah pasti apa yang dilakukan oleh Nabi, maka ia menjemput redha ilahi. Jadi sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, kata para alim ulama, salah satu menjemput redha ilahi ni, nak Allah sayang kita, nak Allah pandang kita, nak Allah dengar kita, nak Allah tengok kita, lihat kita ni, adalah dengan kita mengerjakan solat sunat wuduk. Sebab kalau kita lihat di dalam hadis Nabi SAW, banyak fadilat sebenarnya solat sunat wuduk ni. Tetapi sebelum kita nak pergi ke hadis dalilnya, seperti mana yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim, kita nak takrifkan maksud solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk adalah salah satu solat sunat yang dilakukan selepas seseorang itu berwuduk. Maka apabila seseorang itu telah menyempurnakan wuduknya, maka di sana ada salah satu yang dinamakan kategori solat-solat sunat ini, namanya solat sunat wuduk. Apa dalilnya Ustaz? Ada satu dalil yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, bagaimana Nabi SAW menceritakan, kata Nabi kepada Bilal, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Kata Nabi SAW kepada Bilal, "Wahai Bilal, ceritakan kepada aku tentang amalan yang kamu lakukan yang paling baik ketika mana kamu dalam Islam." Nabi tanya Bilal. Bukan Nabi tak tahu, tapi Nabi, sebab ada sebab yang Nabi tanya kepada Bilal begitu. Kenapa? Kerana kemudian daripada itu Nabi bagi tahu. Nabi tanya Bilal, "Wahai Bilal, ceritakan kepada aku apa amalan yang kamu buat. Amalan tu yang kamu buat itu, itulah yang paling baik ketika mana kamu dalam Islam." Ketika itu Nabi SAW menceritakan, kerana kata Nabi, "Fa inni sami'tu daffa na'laik." Kerana sesungguhnya aku mendengar tapak kaki, bunyi tapak kakimu di hadapanku dalam syurga. Ni satu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi, kerana Nabi dapat melihat sendiri syurga dan dapat melihat sendiri neraka. Jadi salah satu benda yang Nabi takjub, Nabi dengar tapak kaki Bilal. Maknanya kalau dah tapak kaki Bilal tu adalah dalam syurga. Macam kita lah, kalau kita sekarang ni hantu kan, contoh lah, contoh. Atas tak ada orang, tiba-tiba bunyi ada tapak kaki, kita sudah bunyi guli lah, bunyi guli lah, macam-macam. Time tu lah dia kacau kan, time siang dia tak nak, time malam dia kacau, berdiri bulu roma kita. Jadi kita rasa ni mesti ada orang, tak hantu, penyamun lah kan. Jadi begitu juga Nabi SAW mendengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Kemudian kata Bilal apa? "Ya Rasulullah," ni dijawab, "tidaklah aku melakukan amalan yang paling baik di sisiku, iaitu melainkan aku berwuduk pada sama ada pada malam hari ataupun pada siang hari, melainkan aku mendirikan solat dengan wuduk itu tadi." Maknanya lepas dia berwuduk, sama ada siang ke malam ke, wuduk saja dia punya selepas daripada itu, apa yang dilakukan oleh Bilal, dia akan melakukan solat sunat wuduk pada kadar yang telah ditetapkan untuk aku. Hadis itu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Maknanya, kata ulama, apabila baca hadis ni, orang yang solat sunat wuduk ni, maka jalannya untuk duduk dia dalam syurga ni mudah. Itu satu. Ada satu lagi yang Ustaz nak kongsikan. Bagaimana Uthman bin Affan. Uthman bin Affan, dia meminta air wuduk kepada sahabat lah. Jadi sahabat ni pun bagi air kepada Uthman bin Affan. Kemudian Uthman bin Affan, seorang sahabat Nabi, dia berwuduk. Bagaimana cara wuduknya? Yang ni kita kena belajar ni. Kadang ada orang wuduk, dia tak wuduk
seperti mana wuduk Nabi. Sebab syarat dia mesti wuduk seperti mana wuduk Nabi. Maka Uthman bin Affan, dia berwuduk, dia membasuh kedua tangannya. Kan kalau buka pipe air itu membasuh kedua tangan sehingga ke pelenggangan tangan inilah. Kemudian dia berkumur-kumur. Kemudian selepas daripada itu dia keluarkan kumur-kumur air, dia masukkan air ke dalam hidungnya. Masukkan air ke dalam hidung. Kemudian selepas habis, dia membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Dengan sempurna. Habis membasuh muka 3 kali, dia membasuh tangan kanannya hingga sempurna. 3 kali juga. 3 kali. Kemudian dia membasuh tangan kirinya 3 kali. Kemudian dia menyapu kepalanya 3 kali. Kemudian dia membasuh kaki kanannya 3 kali. Kemudian dia membasuh kakinya 3 kali. Ini yang seperti mana yang diriwayatkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim. Maka kemudian Uthman berkata, habis kaki kanan habis, kaki kiri habis. Kemudian Uthman berkata, aku pernah melihat Nabi SAW berwuduk seperti mana aku wuduk. Maknanya apa yang dilakukan oleh Uthman bin Affan sama seperti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Kemudian dia berkata lagi, Uthman, dia sebut kata apa? Aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa mengambil wuduk seperti cara aku berwuduk. Nampak syarat dia? Nak dapat syurga tadi, nak dapat solat wuduk kita ni dengan sempurna, dia kena berwuduk seperti mana wuduknya baginda Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian dia menunaikan 2 rakaat solat sunat tanpa dia berkata-kata. Syarat tu ada syarat dia. Tanpa dia berkata-kata antara wuduk dan solat. Ni kadang-kadang kita time wuduk pun sebut berkata sembang. Macam mana ini? Okeylah tadi. Contoh ni contoh. Kadang-kadang kita ni nak sembang dalam, minta maaf, dalam jamban dengan orang sebelah pun sembang. Jadi kita ni duk bersembang je tak habis-habis. Jadi kata Uthman dalam hadis ni tadi, bagaimana Nabi sebut, siapa yang berwuduk dengan wuduk aku, kena sempurna. Kemudian dia menunaikan solat sunat 2 rakaat, solat sunat wuduk. Tapi waktu dia nak pergi tu, dia tak sebut, tak berkata-kata, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang lalu. Sebab tu bila Allah dah ampunkan dosa yang lalu, senang masuk syurga. Senang masuk syurga. Hadis ni, hadis mana? Hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim. Sebab tu kita kena tahu, kita kena belajar. Bila kita tahu, lega kita, alhamdulillah, aku buat seperti mana Nabi buat. Itu intipati daripada mukaddimah. InsyaAllah. Itu bila kita katakan bertepatan dengan kita punya tagline, biar tahu jangan keliru. Pada pagi ini kita nak sama-sama memahami bagaimanakah praktikalnya cara untuk menunaikan ataupun melaksanakan solat sunat wuduk dengan sempurna. InsyaAllah. Banyak lagi kita akan bualkan berkaitan dengan solat sunat wuduk. Namun sebelum itu kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Kembali sebentar sekali lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sama-sama kita pada pagi ini mengambil ilmu berkaitan dengan solat sunat wuduk. Dan istimewanya bila kita bersama dengan Dr. HD ni, kita bukan sekadar mempelajari daripada sudut amali, bahkan kita akan lihat juga daripada sudut praktikalnya bagaimanakah kita nak melaksanakan solat sunat wuduk tersebut. Dan juga kadang-kadang Dr. berlaku timbul satu salah faham lah berkaitan dengan solat sunat wuduk. Sebab apa ada orang mengatakan lepas mana solat sunat wuduk ni, nak melaksanakan solat sunat wuduk ataupun solat sunat ratib, sudah semestinya ada perbezaan di antara kalangan solat-solat sunat, Doktor. Boleh Doktor terangkan kepada kami, silakan Doktor. Baik. Terima kasih pada Da'i Luqman, sahabat-sahabat penonton. Alhamdulillah, sebenarnya hari Selasa ni kita nak tunjuk sebanyak mungkin praktikal. Sebab kalau teori kita tak nampak praktikal, susah. Kalau tadi dalam hadis Nabi SAW, bagaimana Uthman bin Affan dia boleh berwuduk dengan wuduknya Nabi sebab dia melihat bagaimana Nabi SAW berwuduk. Dan sahabat-sahabat dia boleh solat seperti mana Nabi sebut, sallu kama raaitumuni usolli, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Kalau kita belajar teori, kadang-kadang kita takut kita terlepas pandang. Sebab tu kita belajar praktikalnya supaya kita rasa lega. Alhamdulillah, selama ni apa yang aku buat betul.
Jadi semoga memberi manfaat kepada kita, dan jangan lupa kongsikan, sharekan. Jangan kita rasa segan nak tekan butang share tu, butang like tu yang di dalam tanyalah ustaz ni. Jadi kongsi, bila orang lain buat, mungkin kita terlupa orang lain buat, jadi kita juga dapat saham yang sama, alhamdulillah. Baik, kita nak pergi, ada beberapa, sebenarnya timbul beberapa persoalan. Macam yang Da'i Luqman sebut tadi, adakah kita nak buat, contoh kita nak berwuduk ni, kalau di rumah tak apalah, tapi kalau di masjid ni kita nak berwuduk, kemudian nak semayang tahiyatul masjid, kemudian nak solat wuduk, kemudian nak solat rawatib, orang pun dah azan, kejap lagi takut iqamah pula. Jadi mana satu saya nak buat? Itu satu. Yang kedua, ada orang yang dia mungkin persoalan dia kata, ustaz, saya ni boleh ke solat sunat wuduk pada waktu-waktu yang terlarang? Jadi ini nombor dua. Nombor tiga ada lagi, ustaz, kalau saya nak menggabungkan niat boleh tak? Sekali semua. Saja aku solat sunat wuduk, solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat sebelum zuhur. Nak buat 2 ke nak buat 6 rakaat? Jadi benda-benda ni insya-Allah kita akan jawab. Jadi kongsikan insya-Allah. Kalau yang boleh tulis nota sedikit kat bawah, tapi nota dah ada ni. Cepat-cepat snap nanti. Abang kamera nanti dia akan tunjukkan. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, yang pertama kita tengok jenis solat sunat dulu. Ada ulama membagikan jenis solat sunat ni ada 7. Ada 7. Tapi memandangkan papan putih kita tak cukup. Kalau tidak sampai ke lantai saya tulis. Jadi kita ambil yang 2 dahulu. Yang pertama jenis solat sunat, disebutkan solat sunat yang mempunyai sebab. Maknanya sebab itu mendahului solat. Dia penting daripada solat. Maknanya ada sebab. Contohnya dia wuduk, sebab dia berwuduklah dia kena solat. Jadi itu sebab yang mendahului solat. Ataupun tahiyatul masjid, dia masuk ke dalam masjid, sebab dia masuk dalam masjid itulah dia kena solat tahiyatul masjid. Nampak? Maknanya sebab itu mendahului daripada solat. Ada jenis kategori yang kedua sebelum kita syarah, solat sunat yang sebabnya kemudian. Dia sebab tu ialah datang kemudian. Dia datang solat dulu, barulah sebab itu kemudian. Yang ni kena bezakan. Baik, solat sunat yang mempunyai sebab, yang mana sebab itu mendahului solat, antaranya qada solat. Dia dah tinggal solat, maka waktu itulah dia nak solat. Kerana apa? Kerana sebab dia meninggalkan solat. Maknanya sebab dia dahulu. Solat yang dinazarkan, contohnya dia geram dengan bini dia, ataupun bini geram, dia kata, bang, tiba-tiba dia nazar, saya nak solat satu solat. Jadi bila solat itu dinazarkan daripada sunat, dia menjadi wajib. Kalau korban nazar, korban tadi sunat, tapi dia bertukar menjadi wajib. Puasa nazar, puasa yang sunat tadi bertukar menjadi wajib. Jadi solat pun boleh, solat nazar dinamakan, yang mana solat ini yang sunat dijadikan sebagai wajib, maka dia akan kita lihat apa yang boleh pada waktu itu. Kemudian solat jenazah, bila meninggal, sebab meninggal baru ada solat. Mana orang tak ada lagi, Dr. Hadi tak meninggal, jom kita solat jenazah untuk dia. Kan siap-siap. Tak boleh, tunggu dia meninggal dulu. Tidur tak bangun-bangun. Tidur tak bangun-bangun lah. Itu lain, siram dengan air. Kemudian solat sunat wuduk, tahiyatul masjid, sujud tilawah, sujud syukur, solat gerhana, solat tawaf, dibenarkan solat pada waktu terlarang. Maknanya solat-solat ni yang sebab dia mendahului daripada solat, dibolehkan untuk solat pada waktu terlarang. Baik, orang tanya pula, ustaz, waktu terlarang tu waktu apa, ustaz? Recap sedikit. Jadi ustaz, cerita serba sedikit supaya kita faham. Ada 3 waktu yang disebutkan oleh Nabi SAW waktu tu dilarang. Bila? Selepas solat subuh sehingga matahari terbit. Maknanya waktu matahari terbit ni, kalau kita tengok di masjid tu ada waktu syuruk. Waktu syuruk matahari terbit, tambah lebih kurang 15 minit, lebih kurang lah tambah 15 minit, waktu tu dibenarkan untuk kita solat. Okey, lepas solat subuh, bukan imam kita dah habis solat subuh, waktu tu dah tak ada dah solat sunat. Tak boleh. Itu satu. Nombor 2, waktu yang mana matahari di betul-betul atas kepala kita. Macam mana kita nak tahu, ustaz? Saya tengok atas mana ada bawah. Matahari tak pernah bawah, atas. Jadi caranya letak satu kayu, tengok
Kalau ada bayang-bayang, maksudnya waktu tu dibenarkan. Tapi kalau betul-betul di atas, tidak ada bayang-bayang yang keluar. Dan waktu itu berlaku beberapa ketika saja, dalam lebih kurang 3 minit. Waktu lebih kurang, Ustaz, pukul berapa? Itu kena letak kayu. Nak tahu matahari itu betul-betul pukul berapa, dalam 12.30 ke 12 ke. Jadi kalau tidak ada bayang-bayang, waktu itu saja yang tidak dibenarkan. Dah 2. Yang ketiga, waktu selepas solat asar. Dia dah solat asar, tak dibenarkan mana-mana solat melainkan solat yang ni tadi. Yang pertama. Maknanya dia tak benarkan solat sehingga matahari terbenam, iaitu masuknya maghrib. Jadi lepas tu boleh dah. 3 waktu ni kata ulama dilarang oleh Nabi SAW untuk melakukan solat sunat, kecuali solat sunat yang mempunyai sebab. Contoh apa sebab? Sebab dia dah berwuduk tadi, wuduk tu mendahului, maka dia kena solat. Maka solat sunat boleh dilakukan walaupun pada waktu terlarang. Solat tahiyatul masjid boleh dilakukan. Dia masuk masjid, disebabkan dia masuk masjid itu mendahului daripada solat, maka dia dibenarkan untuk solat sunat tahiyatul masjid dalam waktu terlarang. Jelas, clear. Ustaz, kalau nak solat hajat. Hajat ni sebab juga. Sebab saya rindu seseorang lah, berhajat saya nak solat. Boleh tak? Itu tak dikira. Jadi itu termasuk dalam solat sunat yang sebabnya kemudian. Disebutkan oleh ulama, termasuklah solat sunat istikharah, solat ihram, duha, hajat, taubat. Ni solat-solat kategori yang mana tak boleh dilakukan pada waktu bila? Pada waktu dilarang. Yang 3 tadi. Waktu duha sebelum matahari terbit tak boleh. Hajat, tiba-tiba dia nak hajat waktu lepas daripada asar, tak dibenarkan. Jadi ada 2. Ini nombor 1. Nombor 2, solat sunat yang boleh digabungkan niat. Boleh gabung. Ni digabungkan niat. Senang, kita tulis siap-siap. Okey, digabungkan niat. Apa dia? Yang pertama, solat sunat mutlak, iaitu solat sunat yang dilakukan tanpa terikat waktu. Solat sunat mutlak iaitu solat sunat yang dilakukan tanpa terikat waktu. Maknanya solat yang pertama ni adalah solat mutlak, yang tak ada waktu. Waktu tak ada. Tak ada waktu baginya. Contohnya taubat, ada tak waktu? Tak ada. Anytime dia buat. Anytime boleh. Istikharah boleh, waktu bila-bila. Hajat, betul, bila ada hajat baru solat lah. Kemudian solat wuduk, bila wuduk baru ada lah, tak terikat pada waktu. Maka solat sunat ni boleh digabungkan. Ni boleh digabungkan. Contohnya saya tulis sini, boleh digabungkan. Okey, mudah nampak. Ni boleh digabungkan. Tapi solat sunat yang muqayyad, iaitu yang spesifik, yang khusus, iaitu solat yang terikat padanya waktu. Contohnya solat rawatib, contohnya gerhana, maka tidak boleh digabungkan. Kan tak boleh digabungkan. Bila kita sebut boleh digabungkan tak boleh, macam puasa 6 lah. Orang kata puasa 6 dengan puasa qada, boleh tak gabung? Jadi ada ulama memasukkan puasa 6 itu adalah puasa yang khusus, yang Nabi sebut, man shoma Ramadan summa atba'ahu sitta minasyawwal. Sesiapa yang puasa bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari dalam bulan Syawal, maknanya spesifik. Maka ada ulama kata tak boleh digabungkan niat. Ada ulama yang meletakkan boleh digabungkan niat. Dia samalah. Jadi kalau kita contohlah solat rawatib, tiba-tiba kita nak buat sekali dengan solat gerhana, boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Sebab gerhana dia terikat pada waktu spesifik. Bila ada gerhana baru solat. Begitu juga solat sunat rawatib. Jadi kalau rawatib nak gabung dengan istikharah, boleh tak? Boleh? Boleh. 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 Dia kalau yang berbeza Kalau boleh. dia nak gabung dengan atas, boleh. Dia sama jenis tak boleh. Jadi kalau solat sunat rawatib digabungkan dengan solat sunat wuduk tu boleh lah, Ustaz? Nampak? Dai Luqman dah jawab dah. Subhanallah. Jawapannya betul. Maka boleh lah. Contoh contoh. Ni kejap lagi kita nak tunjuk praktikal. Ada orang dia kata, Ustaz, macam mana saya nak menggabungkan niat itu? Adakah saya kena sebut secara spesifik saja aku solat sunat? Dia dah wuduk, dia masuk masjid pula.
dah masuk waktu zuhur pula nak sembahyang. Adakah dia perlu niat saja aku solat sunat wudu, solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat rawatib, 2 rakaat. Digabungkan. Combo dia sebut. Tunai kerana Allah Ta'ala. Boleh ataupun tidak? Maka jawapannya tak perlu niat sebegitu, tetapi sudah cukup sekiranya dia melakukan mana-mana solat. Sama ada dia buat solat tahiyatul masjid, dia tak buat rawatib lagi, dia buat tahiyatul masjid, wuduk dah termasuk dalam tahiyatul masjid. Tapi kalau katakan dia kata, Ustaz, tahiyatul masjid boleh tak nak masukkan sekali dalam rawatib, maka dibolehkan juga. Jadi kata ulama, solat sunat rawatib terus dia dah include. Bahasa Inggerisnya begitulah, orang kampung saya sebut. Jadi dia dah masuk solat sunat wudu termasuk solat, jadi dapat pahala juga. Cuma sekiranya kalau Ustaz saya nak asing juga, saya rasa iman saya tak sempurna. Ni jenis iman tinggi. Power. Power kalau kita iman nak combo je. Kan? Tapi kalau dia kata saya tetap nak buat wudu, saya tetap nak buat tahiyatul masjid, saya tetap nak buat solat rawatib. Boleh tak Ustaz saya asingkan? Maka di dalam satu kaedah yang kita kena faham, maka nak aksar fi'lan, aksar fadlan. Yang mana kalau kita melakukan ia dengan banyak, maka banyaklah dapat fadilatnya. Kalau kita asingkan, mampu buat, silakan. Maka dapatlah fadilat-fadilat yang cukup banyak. Tapi kalau kita rasa, Ustaz, saya ni, yalah kita ni, kita ni, tak apa. Dibenarkan untuk digabungkan. Dapat tak fadilat wudu? Dapat. Dapat tak fadilat tahiyatul masjid? Dapat. Dapat tak fadilat solat rawatib? Dapat. Allah. Jadi tidak jadi masalah sebab Allah ni maha kaya. Sebab tu kata ulama, kalau jenis kategori solat sunat mutlak ini, maka dibolehkan bergabung dengan solat sunat muqayyad. Cuma solat sunat spesifik ni ataupun muqayyad tidak boleh digabungkan sesama mereka. Allahu Akbar. Jadi boleh pilih sama ada nak buat combo ataupun nak buat berasingan. Betul. Allahu Akbar. Tapi bilangan rakaatnya tetap sama lah, Doktor. Kalau yang bagi yang bergabung tu. Tapi untuk jawapannya tu, Doktor, kita nak simpan dulu. Sebab apa, kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan meletuskan kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saya lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pada pagi ini kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat satu ilmu yang mahal ni, iaitu ilmu berkaitan dengan solat sunat wudu, yang kadang-kadang saya sendiri pun terlupa nak melakukannya. Kadang-kadang masa kita nyalasan terlupalah. Sebenarnya kadang-kadang tu bersifat malas itulah yang menyebabkan kita malas nak melakukan solat sunat wudu. Mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini memberikan kita satu semangat untuk melakukan ataupun melaksanakan solat sunat wudu ini, insya-Allah. Jadi sedang sekalian, kepada sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh, insya-Allah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara untuk kita nak jana saham pahala kita di dunia ini, insya-Allah. Jadi jom kita nak teruskan lagi perbualan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan yang pertama daripada sahabat Facebook kita, daripada Puan Rahizah. Assalamualaikum Ustaz, Da'i, semua kru-kru yang bertugas dan semua sahabat-sahabat pecinta ilmu akhirat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, adakah solat sunat wudu itu disyariatkan dan apakah di antara kelebihan-kelebihan solat sunat wudu? Dan soalan kedua, bolehkah solat sunat wudu dilakukan di waktu terlarang seperti menunaikannya selepas solat asar? Mohon penjelasan dari Ustaz dan Da'i. Terima kasih daripada Kak Zah, Cenoa Pahang. Silakan, Doktor. Alhamdulillah, terima kasih orang Pahang. Puan Rahizah. Subhanallah, ada dua soalan. Yang mana soalan yang pertama iaitu solat sunat wudu disyariatkan. Sudah pasti kita dah sebutkan di dalam hadis Nabi SAW tadi, yang mana Uthman bin Affan tadi, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim, Nabi SAW sebut kepada Uthman, kan, Uthman berwudu, dia minta sahabat untuk berwudu, kemudian dia wudu. Wuduknya seperti mana wuduk baginda Nabi SAW. Wuduk Nabi SAW, Nabi tidak meninggalkan benda sunnah. Jadi kita kena buat benda-benda sunnah. Apa benda-benda sunnah? Contohnya membasuh kedua perlegangan tangan ni.
Kemudian lepas daripada itu berkumur-kumur. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Jangan telan terus. Keluarkan sedikit je. Kemudian basuh sebanyak 3 kali. Salasan. 3 kali kita basuh. Lepas tu tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, sapu 3 kali, kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Cuma kalau orang yang gunakan air yang kalau dia berwuduk macam tu tak apalah, macam pakai gayung. Tapi kalau yang pakai pipe tu, dia macam tu je. Jadi anggaran saja 3 kali, dia dah gosok tu sekali dengan sempurna, kita rasa sempurna, dalam hati kita tahu, okey, ni 2 kali dah sempurna, 3 kali. Walaupun dia tak perlu angkat. Ada orang macam tu angkat. Dia rasa 3 kali kena angkat. Tidak. Kata ulama, kalau gunakan air pipe itu, Syekh saya sebut, maka kita kena dah yakin sekali basuhan dah dikira 1. Kemudian kita gosok kali kedua, dah rasa sempurna 2. Walaupun kita tak angkat tangan kita. Okey? Jelas. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Uthman, sahabat Nabi Uthman bin Affan, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwuduk dengan wuduk aku, kemudian dia menunaikan solat. Yang ni daripada qaul, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi. Maka kata baginda Rasulullah, dia solat sunat wuduk 2 rakaat. Solat sunat maknanya ulama faham dalam hadis itu solat sunat wuduk, iaitu solat sunat 2 rakaat tanpa dia ada sebut kata-kata. Maka ulama syarah ni, kata-kata ni macam mana? Kalau kata-kata tolong ambil barang, tiba-tiba jatuh, dia tak boleh. Dia kata, "Dai, tolong ambil kejap." Adakah kata-kata itu telah membatalkan? Tidak. Dia jangan benda-benda yang duniawi yang tidak ada kaitan. Lara lah. Lara. Tadi live je noh. Duduk sembang. Kereta baru basuh nampak berkilat. Jadi benda-benda yang begitu, maka tidak dapatlah fadilat yang seperti mana yang disebutkan oleh Uthman bin Affan. Kalau dia tak berkata-kata, dia solat, maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni yang disebutkan kelebihan. Yang pertama kelebihannya, dihapuskan dosa-dosanya. Berdasarkan hadis tadi. Hadis yang kedua daripada Bilal, tapak kakinya dalam syurga. Nabi tanya Bilal, apa yang kamu buat? Maka kata Bilal, yang paling aku buat dalam Islam ketika mana aku Islam, sama ada siang ataupun malam ketika aku berwuduk, maka aku akan solat sunat wuduk 2 rakaat. Maka kita faham solat sunat wuduk dia tak boleh jadi 4, dia 2 je. Iman mantap macam mana pun 2 je. Lepas tu sambung solat sunat yang lain. 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, ada satu hadis lagi. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, sesiapa yang berwuduk, kemudian dia solat, biqalbihi, dengan hatinya, wa wajhihi, dengan wajahnya. Maksudnya dia hatinya, wajahnya, dia menghadap Allah. Fokus, solat. Maka kata Nabi, wajabat lahul jannah. Wajib bagi dia. Wajabat, maknanya wajib baginya syurga Allah. Betul-betul jalan betul, mudah ke syurga. Subhanallah. Betul. Nampak Nabi sebut wajabat, wajib baginya syurga. Saya sebut bila baca hadis ni berdiri belum, tapi buat dak lagi. Kan kita berkobor-kobor. Kejap lagi buat, kejap lagi duduk dah kena nasi lemak dengan teh tarik. Yalah, betul lah ustaz tu kata kan, tapi nantilah kita buat nanti jadi kena buat. Jadi kelebihan-kelebihan yang cukup banyak. Bukan tu saja, orang yang berwuduk, mukanya, wajahnya akan nampak nur. Ini banyak sebenarnya kelebihan orang yang wuduk kemudian dia solat. Maka sudah pasti ia mendapat kelebihan yang banyak. Yang kedua, bolehkah solat sunat wuduk dilakukan di waktu terlarang? Kita dah sebutkan tadi, dia ada jenis 2 kategori. Boleh tak abang fokuskan, abang kamera kita fokuskan supaya snap gambar tu. Kita snap gambar supaya kita ingat dan kita kongsikan. Secara ringkasnya, sebab kita nak ambil soalan-soalan yang lain, iaitu kalau ia mendahului sebab mendahului solat, maka dibolehkan. Apa dia? Ini disebutkan dalam Majmu', kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Karangan Imam Nawawi, dia menyebutkan inilah kategori-kategori solat yang dibenarkan solat pada waktu yang terlarang. Kalau yang tak dibenarkan adalah solat sunat yang seperti di bawah, yang mana sebabnya datang kemudian. Maka contohnya istikharah, dia boleh datang waktu bila-bila, ihram, duha, hajat, taubat, itu kemudian. Maka inilah jawapan bagi soalan yang nombor 2 tadi. InsyaAllah. Terima kasih kepada Puan Reza di atas soalan yang diajukan. Kita beralih ke soalan berikutnya, Doktor. Daripada Puan Anna Karnina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya,
adakah Bilal bin Rabah istiqamah melakukan solat sunat wudu selepas beliau melaungkan azan? Dan soalan kedua, bolehkah solat sunat wudu dilakukan secara berjemaah? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz Na'i. #biar tahu jangan ke. Satu lagi doktor, tambahan satu lagi soalan doktor. Wudu ni, solat sunat wudu ni adakah bermaksud wudu sewaktu mana nak solat sunat fardu sahaja, ataupun anytime bila kita berwuduk saja kita boleh laksanakan solat sunat wudu ni doktor? Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Ana dan Da'i Luqman. Jawapannya adalah, kalau kita baca hadis tu tadi dengan teliti, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi tanya, apakah amalan yang selalu kamu buat? Maka kata Bilal, ringkas jawapannya, aku ketika mana berwuduk, yang ni aku tak pernah tinggal, dia kata, ketika mana aku berwuduk sama ada siang ataupun malam. Bilal tak sebut ketika mana aku nak solat aku berwuduk baru aku solat, tidak. Maknanya ketika mana setiap waktu dia berwuduk. Maknanya Bilal menjaga wuduknya. Ketika mana dia nak berwuduk, sama ada siang ataupun malam, tak kiralah, bila dia nak berwuduk dah batal, dia nak berwuduk, maka dia akan melakukan solat sunat tadi. Difahami oleh para alim ulama mengatakan bahawa sekiranya wuduk kita bukan untuk solat pun boleh dilakukan solat sunat wuduk. Maknanya solat sunat wuduk adalah solat sunat selepas kita mengambil wuduk. Sama ada nak mengambil wuduk tu untuk solat, baca Quran, ataupun saja-saja kita nak ambil wuduk kerana nak tidur, maka ia boleh dilakukan solat sunat wuduk itu tadi. Okey, jelas. Yang kedua, boleh ataupun tidak solat sunat wuduk dilakukan secara berjemaah? Sebenarnya ada solat sunat yang boleh dilakukan secara berjemaah, ada solat sunat yang tak boleh dilakukan secara berjemaah. Contohnya, Da'i, jom kita solat istikharah sama-sama. Da'i nak istikharah apa? Kan, ni isu-isu nikah ni, kita nak sebut pun menggeletar kepala lutut. Jadi kalau dia nak nikah, apa kena mengena Da'i nak kena istikharah dengan saya? Dia pun tanya, siapa nak istikharah ni? Tak apa. Kan, saya nak pilih pekerjaan. Nanti insya-Allah kita akan bawa tajuk istikharah ni nanti. Jadi istikharah ni kalau boleh dilakukan sendiri. Solat sunat hajat, hajat saya apa kena mengena dengan hajat, maka ia perlu dilakukan sendiri. Cuma dalam mazhab Syafi'i, sabar dulu, para penonton dia kena dengar sungguh-sungguh. Dalam mazhab Syafi'i, walaupun dia merupakan personal, maksudnya dia merupakan hajat seseorang, maka dalam mazhab Syafi'i dibenarkan untuk dilakukan secara berjemaah. Ini disebutkan dalam kitab mazhab Syafi'i. Dan begitu juga solat sunat wuduk, dia wuduk, kemudian saya pun wuduk, kita ajak, jom kita solat. Maka kata ulama dalam mazhab Syafi'i, dibenarkan untuk berjemaah, cuma jangan sentiasa buat. Jangan jadi adat. Okey, kita siapa-siapa dah wuduk, jom kita solat. Tidak. Kerana biarlah solat sunat wuduk ni dilakukan sendiri-sendiri. Tahiyatul masjid, orang masuk, jangan kita panggil, mai kita solat ramai-ramai tahiyatul masjid. Jangan. Maknanya kalau nak buat sekali-sekala, dalam mazhab Syafi'i dibenarkan, tapi jangan menjadi kebiasaan. Maka jawapannya, solat sunat wuduk bolehkah dilakukan berjemaah? Boleh, tapi jangan kerap sangat. Lebih baik, kata para alim ulama dalam mazhab Syafi'i, dilakukan sendiri-sendiri. Lebih baik dilakukan secara bersendirian. Betul. Itu adalah cara yang lebih baiklah. Takut apa? Takut orang terbeban pula, rasa kena buat setiap kali. Betul. Sampai orang tak pergi pula ke masjid. Betul. Dia dari satu sikit. Ada solat yang boleh berjemaah. Contohnya solat sunat gerhana, solat sunat istisqa, solat sunat hari raya. Ini diminta untuk berjemaah. Solat sunat tarawih, solat sunat witir ketika mana di akhir Ramadan, ini semua boleh dilakukan secara berjemaah, ataupun di luar daripada Ramadan, solat sunat witir dibenarkan juga. Ada ya. Jadi itu kita nanti mungkin ada tajuk pula tu, solat sunat berjemaah dengan solat sunat tak perlu berjemaah. Jadi insya-Allah kita nak tahu, nantikan untuk episod-episod yang akan datang insya-Allah. Jadi kita balik lagi soal berikutnya doktor, daripada Puan Mas Niza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ustaz dan seluruh warga tanya ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya agak keliru. Jika kita solat di masjid, yang mana solat yang perlu didahulukan, sama ada solat tahiyatul masjid atau solat sunat wuduk dahulu, ataupun cukup dengan solat sunat wuduk sahaja? Dan soalan keduanya, adakah boleh buat solat sunat wuduk bukan untuk solat fardu, tetapi mahu baca Al-Quran sebelum tidur ataupun hafal Al-Quran? Mohon penjelasan ustaz dan terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Soalan yang baik doktor, silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Niza. Dia mulakan saya keliru, jadi biar tahu jangan keliru. InsyaAllah. Sama-sama yang dirahmati oleh Allah.
Bila kita nak dahulukan mana? Baik, boleh ataupun tidak. Kita dah sebutkan tadi, boleh digabungkan. Kalau kita nak buat mana satu, kita dah berwuduk, kita masuk masjid. Jadi mana satu kita nak dahulukan, wuduk ataupun tahiyatul masjid? Maka kata ulama, dia sebut begini. Kalau sekiranya solat sunat wuduk, bila kita nak buat tahiyatul masjid, belum masuk lagi solat sunat rawatib, tak azan lagi, tapi kita dah datang awal. Contohnya kita dah datang dalam pukul 1, masuk azan mungkin 1:30, contohlah. Kita wuduk, kita masuk. Maka wuduk ke tahiyatul masjid? Maka wuduk ni dia lebih rendah daripada tahiyatul masjid. Jadi kata ulama, bila kita solat sunat tahiyatul masjid, dia dah termasuk dalam solat sunat wuduk sekali. Maka kita nak niat wuduk ke tahiyatul masjid? Maka kata ulama, tahiyatul masjid. Sebab kita masuk rumah Allah. Itu lebih utama. Jadi bagaimana ni? Ini nak tunjuk sedikit praktikal saya nak tunjuk. Bila kita masuk dalam masjid, kan, kita niat solat sunat wuduk sama seperti solat sunat taubat, solat sunat istikharah, solat sunat hajat, solat sunat duha, tetapi yang membezakan adalah niat dan rakaat. Rakaat bagi solat sunat wuduk 2 rakaat saja. Baik, ini kita buat solat sunat wuduk dahulu sebelum kita nak gabungkan daripada solat sunat-sunat yang lain. Baik, bila kita nak niat, kita niat seperti biasa saja, aku solat sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi kita angkat takbir, Allahu Akbar. Waktu takbir itulah niat dalam hati. Solat wuduk 2 rakaat kerana Allah. Kemudian apa yang kita baca? Kita baca doa iftitah sunat. Kemudian kita membaca Al-Fatihah seperti biasa, dan surah apa yang perlu kita pilih? Maka boleh apa-apa surah. Sama ada surah yang panjang ataupun pendek, bergantung kepada apa yang kita hafal. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah dengan apa yang mudah bagi kamu dalam Al-Quran. Maka tidak jadi masalah. Kemudian ruku', i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud yang kedua, kemudian bangun. Rakaat pertama selesai. Rakaat kedua pun sama seperti yang tadi, kemudian bagi salam. Okey, itu selesai. Solat sunat wuduk sama solat sunat. Tak perlulah kita tunjuk daripada A to Z. Cumanya kalau kita nak gabungkan, ni ada satu video, ada orang tunjuk, Ustaz, perlu ke saya saja aku solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat hajat, 2 rakaat tunai kerana Allah, perlu ataupun tidak? Jawapannya tidak perlu. Cuma kata ulama, hanya pada kita niat, dan ketika mana kita niat saja aku solat apa yang kita nak, yang utama tadi. Kalau sekiranya ada solat tahiyatul masjid, ada solat sunat wudu, ada solat rawatib, maka yang 3 ni mana lebih utama? Rawatib. Maka dahulukan rawatib. Saja aku solat sunat rawatib 2 rakaat. Contohnya saja aku solat sunat qabliyah sebelum daripada zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Maka tahiyatul masjid dah masuk dah, walaupun tanpa niat. Kerana kata para alim ulama dalam mazhab Syafi'i, bila dia angkat je takbir, sebelum dia duduk, dia dah mendirikan solat sunat rawatib tadi. Sebelum zuhur, rawatib tadi dah masuk, wuduk pun dah masuk. Jadi dia yang utama tadi adalah rawatib. Kalau katakanlah Ustaz, saya tak sempat, tiba-tiba imam dah iqamah, jadi saya nak solat sunat wuduk, tahiyatul masjid pun nak niat. Maka bila dia solat fardu itu, fardu ni utama, solat sunat wuduk pun masuk, tahiyatul masjid pun masuk. Jadi sebab tu gabung niat ni, hanya kita solat, maka kita niat sudah mencukupi. InsyaAllah. Jadi untuk soalan yang kedua tu doktor, kita nak simpan dulu. Sebab apa? Kita nak berhenti berjeda sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi, insyaAllah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kerja-kerja untuk membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf sedang giat dijalankan.
kita sedang menambun tanah dan kita juga sedang membina retaining wall, dan insya-Allah kita akan piling dalam masa yang terdekat untuk membina masjid 3 pintu. Ayo sama-sama menyumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan untuk saham akhirat kita. Kita ingin melahirkan mereka yang berdakwah di jalan Allah, menegakkan kalimah la ilaha illallah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saham akhirat menanti kita, insya-Allah. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Sama-sama kita pada pagi ini mengambil ilmu berkaitan dengan solat sunat wuduk. Namun sebelum itu, seperti biasalah, bila mana kita berada dalam hari Selasa ni, kita bersama dengan ditaja oleh Akademi Al-Bayan. Sudah semestinya kita nak tahu sebenarnya. Seperti mana kita tahu bahawa Akademi Al-Bayan sedang dalam proses untuk membina sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf yang pertama di Malaysia. Jadi bagaimanakah progres terkini tentang pembinaan kompleks ini, Doktor? Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Da'i Luqman, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Saya ucapkan, kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan mengucapkan jutaan, ribuan terima kasih. Hanya Allah saja yang dapat memberikan sebaik-baik ganjaran. Ramai yang datang daripada Malaysia, datang daripada rombongan Cik Kiah. Ada pergi ke Tapak, 2 biji bas, 1 biji bas. Ada yang datang daripada Singapura. Ramai daripada sahabat-sahabat kita Singapura, daripada selatan Thailand, daripada Indonesia, Brunei. Ramai negara-negara Asia yang memberi sokongan, yang memberi support, kata-kata semangat. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi kita nak membina sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf yang pertama di Malaysia. Alhamdulillah, kerja-kerja asas timbun tanah selesai. Retaining wall ni supaya tanah yang kita timbun tu tak lari pun juga alhamdulillah selesai. Sekarang ni kerja-kerja piling. Kita nak piling, maknanya lebih kurang 700 spot. Dan satu spot tu kita tak tahu berapa batang yang kita perlukan. Piling yang kita kena masukkan batang itu kita tak tahu, cuma kita anggarkan 5,000 batang. Jadi sebab tu hari ini juga saya telah dijemput untuk pergi ke Majlis Pembandaran sebab kita minta kebenaran. Kita tak langgar, kita minta. Saya cakap sendiri dengan YDP. Saya kata kita kena mengikut peraturan sebab kita nak minta, semoga kita mohon pada Allah bangunan ni kekal sampai hari kiamat. Kita nak bangunan ni bukan saja penyumbang, kita nak ia selamat. Kita nak ia menjadi satu tanda, satu mercu dakwah di negara kita. Jadi sebab tu kita usaha yang terbaik, kita masuk dalam plan pembangunan Majlis Pembandaran dan alhamdulillah hari ini dijemput untuk diberikan keputusan sepenuhnya. Dan kemudian kita pergi jumpa dengan Jabatan Agama Islam Melaka. Baru saja pada minggu yang lepas saya jumpa Jabatan Agama Islam Melaka berbincang. Alhamdulillah. Kita berjumpa dengan Majlis Agama Islam Melaka, minta kebenaran untuk kutipan. Alhamdulillah. Kita berjumpa dengan Datuk Mufti Melaka. Sahibus Samahah Datuk Mufti Melaka pun memberikan sokongan. Kita jumpa dengan Kerajaan Negeri Melaka. Jadi alhamdulillah, kesemuanya kita mengikut saluran yang telah ditetapkan dan semuanya telah memberikan kebenaran. Jadi sampai masanya kita sama-sama menyumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan sebab target kita mesti ada target. Tak boleh projek ni 10 tahun, 15 tahun, kita pun meninggal dulu. Jadi ramai ni hasrat orang nak solat dalam tu, nak tengok perkembangan, nak melahirkan da'i mu'alaf. Maka kita anggarkan usaha insya-Allah pada tahun hujung 2025 siap. Maknanya tahun melawat Malaysia 2026. Maka akan ramai-ramai pakat pergi tengok lawat sebab kompleks itu dibina 3 budaya. Ada budaya India, budaya Cina, budaya Melayu. Falsafahnya, sebab kita tak nak bila masuk Islam bukan masuk mana-mana bangsa. Kita masuk Islam ni masuk agama Allah. Jadi di ruang solat itu mana-mana pintu yang kita masuk, kita sembah Allah yang Esa. Dengan satu imam, dengan satu perjuangan, satu saf, tak kira apa pun warna kulit kamu, bahasa kamu, kamu tetap mengangkat takbir Allahu Akbar. Ini dakwah, mesej dakwah. Kita nak mesej dakwah ni disampaikan seluruh dunia dan melahirkan para da'i mu'alaf, hafiz-hafiz yang boleh berbahasa pelbagai. Jadi inilah usaha kita. Jadi jangan lepaskan sebab kerja-kerja piling ni sedang kita usahakan. Satu batang 400.5. Boleh kumpul dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat, nak wakaf, ada orang ambil 50 batang. Dia kata, Ustaz, saya nak sedekahkan sebab piling ni dekat tanah. Tak ada lagi orang tiap-tiap tahun tukar piling.
Tukar pintu Dia biasa. kekal lah tu, Dia kekal di bawah tanah ni. Jadi kita memerlukan 5,000 tiang. Ayuh sama-sama menyumbang. InsyaAllah saham akhirat. Inilah pasak untuk kalimah la ilaha illallah. Nak mati dengan kalimah ini. Jadi ayuh sama-sama boleh datang ke pejabat, pengurusan. Boleh kita datang ke tapak. Sekiranya ada masa tu kena, saya ada, alhamdulillah, rezeki. Kita dapat berjumpa. Ataupun boleh back in, ataupun boleh pergi ke website. Kepada mereka yang nak menyumbang, tidak jadi masalah. Teruskan sumbang. Subuh, hari Jumaat, teringat nak sumbang. Pertubuhan Akademi Al-Bayan bagi melahirkan Da'i Mu'alaf. Sebab tu tagline kami, satu agama, pelbagai bangsa. Dan kita juga, bukan saja kita mohon untuk sumbangan, kita jual. Ada penjualan sambal teriak. Da'i tak makan memang teriak lah, rugi. Stok tinggal seterahat dah, sikit lah. Sebab kita dah buat dah, habis. Buat alhamdulillah. Sebab mereka nak membeli sambil, sebab menyumbang. Sebab benda ni boleh makan kat asrama, tempat kerja, senang. Ikan bilis banyak, boleh beli di Shopee. Tengok review orang, alhamdulillah. Setiap pembelian di sana pasti ada sumbangan yang kita sumbangkan, yang kita akan mendirikan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf. Jadi boleh terus pergi ke website, boleh pergi ke media sosial. Alhamdulillah ustaz pun bersosial juga, bermedia sosial kita. Jadi boleh di sana ada aktiviti-aktiviti, dan insya-Allah kita juga akan mengajar fiqh praktikal ini di media sosial kita. Ada poster-poster yang macam tadi, semua kita buat poster. Ada e-book yang solat secara mudah, senang untuk kita faham. Tidak ada syarah-syarah yang panjang-panjang. InsyaAllah semuanya boleh kita dapatkan di website. Boleh layari dan boleh terus menyumbang. Semoga yang menyumbang tu Allah berikan sebaik-baik saham dunia akhirat dan dikumpulkan bersama dengan junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Jadi Dr. HD, kira satu tiang RM450. Jadi saudara sekalian, apa kata ayuh sama-sama kita berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan kita menyumbang seberapa yang kita mampu, agar apa, setiap tiang tu selagi mana ianya kekal di dalam tanah, digunakan untuk tujuan-tujuan dakwah sebagainya, saham pahala itu akan terus mengalir kepada kita, dan ini juga termasuk dalam golongan sedekatul jariyah yang termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah terima kasih doktor di atas perkongsian tersebut. Kita teruskan lagi doktor dengan kita punya perbincangan dalam solat sunat wuduk ini. Soalan yang kedua daripada Puan Masniza kita berkaitan dengan adakah boleh buat solat sunat wuduk ini bukan untuk solat sunat fardu semata-mata. Dia buat solat sunat wuduk ni sebabkan oleh wuduk diambil untuk membaca Al-Quran, sebelum tidur juga hafal Al-Quran doktor. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, apa sahaja perbuatan yang kita nak lakukan tetapi memerlukan wuduk, ataupun kadang-kadang perbuatan tu tak memerlukan wuduk. Nak keluar rumah, wuduklah dulu. Sebab bila orang yang wuduk, malaikat bersama dengannya. Dan kejap lagi ustaz nak bagi satu amalan, yang mana amalan ni siapa-siapa yang buat, 8 pintu syurga dia boleh buat, dia boleh masuk. 8 pintu syurga. Dalam hadis Bukhari, inna abwabul jannah samaniyatul abwab. Pintu syurga ni ada 8 pintu. Maka kalau siapa yang buat amalan ni, mana-mana pintu syurga dia boleh masuk. Tapi kejap lagi. Cuma ustaz nak jawab yang mengenai tentang kalau dia nak berwuduk kemudian dia nak baca Quran, adakah solat sunat wuduk? Ya. Apa sahaja wuduk yang dia buat, sama ada dia nak keluar rumah ke, dia nak duduk dekat taman ke, lepas mandi, kadang-kadang lepas mandi selalu halal ambil wuduk lah, bukan nak solat. Jadi dia mendirikan solat sunat, maka termasuk dalam fadilat tadi. Wajib baginya syurga, diampunkan segala dosanya, mendengar tapak kakinya dalam syurga seperti mana Bilal. Maka sudah pasti orang yang ambil wuduk, dia buat solat, maka sudah pasti jaminan yang dijamin oleh baginda Nabi akan dia dapat fadilat-fadilatnya. Cuma kejap lagi ada satu lagi tentang wuduk ni, kalau dia buat, dia lakukan, maka dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang ada 8 pintu syurga. Kejap lagi saya akan sebut serba sedikit apakah jenis 8 pintu syurga ini. Hanya disebabkan oleh wuduk tersebut. Hanya disebabkan oleh wuduk. Sekalian, banyak lagi kita nak kongsikan ni, dan juga satu perkongsian menarik itu berkaitan dengan satu amalan daripada wuduk menyebabkan masuk 8 pintu syurga. Namun sebelum itu kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jangan lupa untuk saksikan sambungan kita sebentar saja lagi di TV9. Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru, kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Akademi Al-Bayan membawa impian besar
untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya mutaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum 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 wansurna alaihim. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru menerusi TV9 dekat di hati. Jadi sedang betul sekalian, sahabat-sahabat sekalian, dengan semangat persaudaraan kita sesama Islam melihat apa yang berlaku di Palestin, maka pihak Media Prima menjalankan semula, melancarkan semula tabung kemanusiaan Palestin Media Prima. Jadi untuk setiap sumbangan anda itu boleh untuk anda sumbangkan di nombor akaun yang tertera di kaca televisyen anda. InsyaAllah, ayo sama-sama kita membantu saudara kita seberapa yang mampu kita. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu saham pahala kita untuk kita bertemu dengan Allah SWT di yaumul akhirah kelak, insyaAllah. Jadi jom kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini tentang topik kita, solat sunat wudu, dengan meraihkan soalan berikutnya, Doktor, daripada Facebook, daripada Puan Juhara Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian berdiri melaksanakan 2 rakaat dengan tidak mengucapkan pada dirinya, maka dia akan diampuni dosa yang telah lalu. Apakah maksud hadis di atas, Doktor? Terima kasih, Doktor. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, terima kasih pada Puan Juhara. Iaitu seperti mana yang kita sebutkan tadi, hadis ni hadis yang sahih. Disebutkan sesiapa yang berwuduk dengan wudukku, hadis ini yang dikeluarkan oleh Uthman bin Affan tadi, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim. Kemudian dia solat 2 rakaat, dan waktu dia nak ke solat itu dia tak bercakap. Kita dah syarahkan serba sedikit tadi. Tak bercakap itu benda-benda yang mengenai hal ehwal dunia, yang tidak ada melibatkan sesuatu yang atas dasar keperluan. Kalau ada atas dasar keperluan tak apa. Contoh, lepas dia berwuduk, dia pergi makan ke, pergi minum ke, ataupun pergi bersembang ke, maka dia tak dapatlah yang disebutkan tadi di dalam fadilatnya itu tadi. Jadi kata para alim ulama, sekiranya dia berwuduk, kemudian dia wuduk dengan wuduknya Nabi, kemudian dia tidak bercakap, terus dia solat 2 rakaat, maka insya-Allah ganjaran dan pahala seperti mana yang kita sebutkan tadi dia akan dapat. Insya-Allah, itu adalah ringkasan daripada kesimpulan apa kita dapat pelajari pada hadis tersebut, insya-Allah. Jadi Doktor, satu soalan, Doktor. Berkaitan dengan Doktor tadi bersoal tentang gabung solat sunat tadi, Doktor. Kan kalau seorang tu melakukan solat sunat rawatib, lalu dilakukan, maka dia akan mendapat juga solat sunat tahiyatul masjid dan juga solat sunat wuduk. Tapi bagaimana kalau dia hanya melakukan solat sunat tahiyatul masjid? Adakah dia akan dapat solat sunat wuduk dan juga solat sunat rawatib, Doktor? Silakan. Terima kasih pada Da'i. Da'i tolong ingatkan saya, ada satu lagi soalan yang mungkin saya takut terlepas pandang. Ada orang tanya tentang waktu wuduk ni, adakah lepas wuduk terus kena solat ataupun dia boleh tangguhkan dulu? Tolong ingatkan saya. Dan saya rasa ramai yang bertanya, sebab kalau tengok di FB tu memang ramai soalan tak berhenti-henti ni. Jadi like dan sharekan kepada sahabat-sahabat, insya-Allah.
Semoga Allah merahmati dan meridai. Baik, bila kita sebut tentang gabung niat ini, maka kita tengok yang mana lebih utama. Solat sunat rawatib yang disebutkan adalah solat sunat yang muqayyad, yang spesifik. Maka dia lebih utama sebab Nabi SAW sebut, iaitu sesiapa yang solat 12 rakaat, dalam riwayat 10 rakaat. Maknanya itu adalah solat sunat rawatib. Nabi sebut secara khusus. Kata para alim ulama, sekiranya seseorang melakukan tahiyatul masjid, dah masuk waktu zuhur, contohlah waktu zuhur dah masuk, dia masuk dalam masjid, dia solat sunat rawatib. Adakah solat sunat dia solat sunat tahiyatul masjid, adakah solat sunat tahiyatul masjid itu dah merangkumi solat sunat sebelum zuhur dan solat sunat wudu? Maka jawapannya, solat sunat wudu dah termasuk, solat sunat sebelum zuhur tak termasuk. Jadi sebab dalam solat ni dia ada ranking dia. Aulawiyat dia. Ada aulawiyat. Dia dalam satu fiqh memang disebut fiqhul aulawiyat, fiqh yang perlu diutamakan. Jadi kalau kita tengok, walaupun solat sunat tu nampaklah ustaz semua solat sunat, betul, tetapi solat sunat ni dia ada ranking dia. Ranking yang paling utama apa dia, kemudian bawah. Macam tu juga dengan makruh. Ada makruh yang hampir kepada haram. Bukan semua makruh yang haram, tapi ada yang hampir kepada haram. Ada yang makruh yang boleh nak dilepaskan kepada yang harus, mubah. Jadi benda-benda macam ni dia ada ranking dia. Dinamakan fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan. Baik, jawapannya tadi seperti mana yang disebutkan oleh Da'i Luqman. Adakah kalau kita buat solat sunat sebelum zuhur itu dah termasuk? Maka kalau sekiranya dia buat solat sunat sebelum zuhur, tahiyatul masjid masuk, wuduk masuk. Kalau dia buat solat sunat wudu, maka wudu dengan tahiyatul masjid ni dia boleh disatukan, maka dia termasuk juga. Kalau dia buat tahiyatul masjid, wudu masuk, tapi sebelum zuhur ni tak termasuk. Jadi kalau dah azan, dah masuk waktu, maka wudu masuk, solat sunat. Kalau dia boleh rasa mampu untuk nak melakukan ketiga-tiga, itu lebih baik. Tapi kalau rasa tak mampu, buat solat sunat yang paling utama, iaitu solat sunat rawatib. Maka dia dah termasuklah solat sunat wudu dan tahiyatul masjid. Allahu akbar. Jadi kena tahu juga di manakah aulawiyat ataupun di manakah yang lebih tinggi rankingnya di situ. Jadi insya-Allah mudah-mudahan memberikan satu penjelasan, mengelakkan kita daripada kekeliruan insya-Allah. Jadi kita beralih ke soalan berikutnya, Doktor. Baik. Daripada Puan Latifah Abu Hassan. Assalamualaikum Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi official. Dai dan Wagatan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, bolehkah seseorang tu ambil wuduk di hotel tetapi laksanakan solat wudu di masjid semasa berada di Mekah atau Madinah, atau solat di hotel sahaja secepat mungkin selepas mengambil wudu? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ini soalan berkaitan dengan doktor tanya tadi tu. Alhamdulillah. Ada juga yang tanya. Alhamdulillah dapat. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Ulama berbeza pandangan. Ada 3 pandangan. Yang pertama, kata para alim ulama, yang aula, yang paling afdal, maknanya wudu terus solat. Itu paling afdal. Wudu terus solat. Yang kedua, pandangan yang kedua adalah jaraknya jangan terlalu panjang, mengikut pada uruf. Maksudnya kalau kita hotel ke ni, rasa tempoh tu lama tak? Kalau lama, maka dia boleh habis tamat tempoh tu, expired, tamat tempohnya. Jadi pandangan kedua. Pandangan ketiga, bolehkah recap dengan saya? Pandangan pertama, yang paling afdal, yang paling Allah, wudu terus solat. Habis wudu, kemudian keluar daripada bilik air, jangan solat dalam bilik air pula, keluar, sembahyang 2 rakaat, selesai, alhamdulillah. Itu paling aula dan afdal. Aula ni maksudnya yang paling utama. Yang kedua, pandangan yang kedua, dia kata boleh gap. Kan, nak pakai baju dulu ke, kadang dah mandi, nak pakai baju dulu ke, dah sikat rambut, lepas tu solat. Maknanya waktu tu tak terlalu panjang. Macam tadi kalau hotel, kadang-kadang ada hotel ni betul-betul depan Mekah ni. Dekat depan Masjidil Haram ni. Hotel Safwah ke apa kan. Turun, boleh ke? Tak terlampau panjang, boleh. Tapi tu 2 km, 3 km. Dia bukan 200 meter, 2 km tu. Adakah dia terlampau panjang? Maka kalau mengikut pandangan kedua, dia kata tak boleh dah, habis dah tamat waktu. Tapi ada pandangan ketiga. Dia kata selagi mana tidak batal wuduk. Jadi kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i mengambil pandangan yang ketiga, selagi mana dia ada wuduk, maka dia bolehkan. Walaupun dia kata, Ustaz dah setengah jam saya, batal tak wuduk lagi? Tak batal lagi, maka boleh solat. Dia boleh solat wuduk. Tapi kalau dah batal,
tamat dah tempoh. Maknanya tamat tempoh ni apabila batal wuduknya dah tak ada solat sunat. Dia perbaharui, maka waktu tu ada balik. Jadi waktunya kalau mengikut kebanyakan para alim ulama sehingga habis tempoh wuduknya itu, maknanya sehingga dia batal wuduk dia. Jadi dia batal, dia wuduk maka boleh balik. Kalau dia nak kejap lagi sejam baru dia nak solat, wuduk tak batal lagi, maka dibenarkan kata ulama. Allahu Akbar. Jadi menimbulkan satu soalan pula doktor. Berkaitan dengan tempoh ni. Bila mana dia doktor kata kita ambil lebih cenderung kepada pandangan yang ketiga selagi mana masih ada dalam wuduk. Tapi kalau dalam wuduk tersebut dan tempoh nak pergi ke Masjidil Haram sebagai contoh dalam perjalanan yang jauh, namun dia bercakap benda-benda ni, adakah terbatas perlu ambil wuduk semula atau bagaimana doktor? Satu soalan dai, subhanallah kan. Ni dai ni soalan dia hebat. Baik. Dia dikira sebagai solat sunat wuduk tapi tak dapat fadilat tadi. Dapat fadilat saja. Dia fadilat tu. Fadilat dia apa? Kata diampunkan dosa-dosanya. Maka kalau dia dah bercakap, maka dia tak dapatlah fadilat tu. Solat sunat wuduk dapat pahala. Tapi tak dapat kelebihan fadilat tu. Ini yang kita sebut, kalau kita buat fadilat itu macam contohlah orang berwuduk. Dia basuh sekali, sah tak wuduk dia? Sah. Tapi dapat tak kelebihan fadilat mengikut sunnah baginda Nabi? Tak dapat. Rugilah. Jadi sebab tu yang paling afdal tadi kita kata apa? Wuduk, terus solat. Jadi itu paling afdal. Maka bila tak dapat fadilat, dapat pahala. Pahala tetap akan dapat. Tapi fadilat tu yang tidak dapat, maka kalau buat tu macam dia tidak dapat, orang kata hadiah lah. Beli kereta dapat kereta, tapi dia tak dapat full tank. Lalu beli full tank, smart tag lah, macam-macam lah. Dia bagi payung lah. Jadi kalau lewat, dia kata dah habis dah, promosi ni dah habis dah. Jadi tak dapat lah promosi tu. Kereta tetap dapat. Dia tak bagi tayar je, dia tetap dapat. Itu kalau kereta lah. Kalau pahala, dia sampai masuk. InsyaAllah. Jadi jelas kepada kita bahawa yang paling terbaik untuk kita lakukan sejurus selepas kita selesai berwuduk, terus laksanakan solat sunat wuduk agar kita mendapat fadilatnya. Jadi full stop di situ, insya-Allah. Jadi doktor, kita beralih ke soalan berikutnya doktor, daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, dai dan warga tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, adakah dengan bertayamum juga kita boleh melakukan solat sunat wuduk atau hanya untuk wuduk yang menggunakan air? Terima kasih Ustaz. Adakah solat sunat tayamum? Silakan doktor. Baik. Kalau kita nak berwuduk, terima kasih pada Puan Intan. Bila kita nak berwuduk, kita tak boleh bertayamum. Tayamum akan terbatal apabila adanya air. Dan tayamum tidak boleh dilakukan sekiranya tanpa sebab. Kalau katakan luka dan sebagainya. Baik. Jadi kalau kita asasnya kita tak boleh pergi ke tayamum melainkan kita pergi wuduk dulu. Jadi bila kita dah berwuduk, maka ada di sana solat sunat wuduk. Okey. Tetapi sekiranya ada masalah, dia memang tak dibenarkan untuk kena air pada badannya, jadi dia bertayamum, adakah dia nak solat sunat wuduk ataupun tayamum? Maka kata para alim ulama, as-sa'idut tayyibu wudu'ul muslim. Ni hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud. Maka kata ulama, hadisnya tanah yang baik adalah wuduk bagi muslim. Ni hadis Nabi, tanah yang baik wuduk bagi seorang muslim. Maka kata para alim ulama, iaitu tayamum ini menggantikan wuduk. Jadi apabila difahami, ni dikias. Dia ada satu ilmu dalam usul fiqh, dia nama kias. Kan, bukan kias nama universiti ke apa, ni kias. Orang kata dikiaskan, disamakan, dilihat ilahnya sama. Maka kata para alim ulama, kalau tayamum ni digantikan disebabkan tak boleh wuduk, maka digantikan tayamum, maka orang yang bertayamum pun boleh solat sunat wuduk. Cuma dia tak boleh juga saja aku solat sunat tayamum dua rakaat, tak wuduk juga. Sebab dia menggantikan tempat itu saja, maka dia dapat ganjaran dan pahala yang sama. Jadi kalau orang yang bertayamum, maka dia boleh solat sunat wuduk dengan niat yang sama tanpa dia ubah. InsyaAllah selesai di situ. InsyaAllah mudah difahami, selesai bahawa tayamum pun boleh melaksanakan untuk solat sunat wuduk, InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, banyak lagi kita akan buatkan berkaitan dengan solat sunat wuduk. Namun sebelum itu kita berhenti berehat sebentar. Terus kekal bersama kami, Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, InsyaAllah.
Alhamdulillah saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Sama-sama kita mengambil ilmu berkaitan dengan solat sunat wudu. Sekali saya nak war-warkan kepada sahabat-sahabat yang menyaksikan melalui Facebook kita, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sampai dan sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat dan juga menjana saham pahala kita, insyaAllah. Jadi kita sudah pun berada dalam segmen terakhir untuk episod pada kali ini. Kita nak raikan beberapa lagi soalan pada sahabat-sahabat kita, dan soalan berikutnya daripada Puan Nurmadiah Abdullah. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah boleh solat sunat wudu boleh digabung dengan solat sunat yang lain? Solat sunat apa yang boleh digabung dengan solat sunat wudu? Dan kalau boleh, mana lebih afdal, solat sunat wudu digabung atau berasingan dari solat-solat sunat yang lain? Tolong Ustaz huraikan. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Puan Nurmadiah atas soalan. Jawapannya adalah secara ringkasnya, kita dah sebutkan solat sunat yang boleh digabungkan dan yang tidak boleh digabungkan. Solat sunat yang boleh digabungkan adalah solat sunat mutlak namanya. Solat sunat yang tidak ditentukan waktunya. Maka ini boleh digabungkan. Sebab tu bila kita nak menggabungkan, kita boleh, contohnya kita boleh niat saja aku solat sunat hajat, tetapi dalam tu kita nak taubat, boleh, sebab dalam solat tu kita ada taubat. Kemudian kita ada nak istikharah contohnya, boleh, tidak jadi masalah. Itu solat sunat yang tidak ditentukan waktunya. Maka solat sunat ini boleh digabung-gabungkan dengan niat yang satu. Maknanya kita niat satu, maka yang lain akan mengikutinya dan kita akan mendapat ganjaran dan pahala. Tapi solat sunat yang muqayyad, yang tidak boleh digabungkan, adalah solat sunat yang telah ditentukan waktunya. Solat sunat rawatib, dia tak boleh buat sekarang ni tak masuk lagi, sebelum zuhur lah kita buat, tak boleh, dah ditentukan masuk waktu. Sebelum solat zuhur kena buat solat sunat sebelum zuhur, itu waktu yang ditentukan. Solat gerhana, waktu ditentukan tak? Betul. Tentu ada gerhana baru solat. Kalau tidak, takkanlah dia nak ni tak ada, ni kita buat je lah. Tak boleh. Jadi solat sunat ini sesama jenis mereka tak boleh digabungkan. Maknanya solat sunat rawatib dengan solat sunat gerhana boleh tak gabung? Tak boleh, sesama jenis. Maknanya solat sunat rawatib tiba-tiba gerhana, boleh? Tak boleh. Sebab dia sama jenis yang ada waktu yang tertentu. Adapun kalau solat sunat rawatib nak digabungkan dengan solat sunat wudu, maka boleh. Sebab dua jenis yang berbeza. Satu jenis yang mutlak, satu jenis yang muqayyad, iaitu yang telah ditentukan, yang satu tidak ditentu. Boleh gabungkan. Jadi Ustaz, kalau saya nak gabungkan semua sekali, boleh, tak ada masalah. Saya nak gabungkan dengan apa-apa solat, solat sunat taubat, istikharah, hajat, wudu, tahiyatul masjid, boleh. Tidak jadi masalah. Cuma kata ulama, kaedah yang kita kembali pada, banyak buat, banyak pahala. Banyak fadilat. Jadi kalau asingkan itu lebih baik. Tapi kalau rasa tak berkesempatan, rasa tak berapa larat, maka buat saja gabungan itu tadi, tidak jadi masalah. InsyaAllah mudah, jelas dan juga kita insyaAllah mudah untuk faham. Jadi sahabat sekalian, kita terus sekali satu soalan doktor. Tadi doktor ada nak kongsikan kepada kita ni berkaitan dengan fadilat pada wudu membuka jalan untuk kita masuk ke dalam syurga, menerusi 8 pintu syurga tu. Betul. Silakan doktor. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ni satu ganjaran fadilat. Kita simpan akhir-akhir soalan tu. Dalam hadis Bukhari kata Nabi, inna abwabul jannah samanatul abwab. Pintu syurga ni ada 8 pintu. Apa dia? Kira dengan saya. Yang pertama dia sebut pintu babus solat, pintu solat. Yang kedua babul jihad, pintu berjihad. Yang ketiga babur rayyan, pintu orang yang suka berpuasa. Yang keempat babus sedekah, pintu sedekah. Ni kalau sedekah ke Al-Bayan ni insya-Allah dapat. Yang kelima babul aiman, pintu disebut pintu paling kanan, dipilih, ni pintu special, dipilih. Kemudian yang keenam pintu menahan marah dan pintu memaafkan manusia. Menahan marah dan memaafkan manusia ni ada satu pintu khas. Itu orang yang keenam. Sebab tu susah nak maafkan orang, tapi ada pintu syurga. Marah macam mana? Sabar. Ada pintu syurga, nombor 6 ni. Yang ketujuh disebut pintu orang yang suka menyebut la haula wala quwwata illa billah. Babu la haula wala quwwata illa billah. Yang ke-8 pintu birrul walidain, pintu menghormati ibu bapa. Boleh type dekat Syekh Google, tanya dia pintu syurga, ada nama saya. Saya telah tulis dekat akhbar tentang 8 pintu syurga ni. Tetapi kita nak masuk 8 pintu semua nak kena buat ni. Nak kena sabar, nak kena solat, solat pun wajib je lah Ustaz. Puasa pun gastrik,
Ramadan je saya boleh. Contoh nak sedekah, duit tak ada. Tapi ada satu amalan yang kita buat 8 pintu kita boleh masuk. Apa dia? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim, kata Nabi, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu aw fayusbighu al-wudu thumma yaqul." Kata Nabi, tiadalah seorang itu berwudu dan dia memenuhi kesempurnaan wudu itu. Kemudian dia berdoa. Sebab tu solat sunat wudu satu. Wudu, tadi kita nak kesempurnaan wudu dan dia berdoa. Kena doa. Wudu, satu dapat ganjaran. Kemudian dia berdoa, dapat ganjaran. Yang ketiga, solat sunat wudu, dapat lagi ganjaran. 3 ganjaran. Jadi apa dia? Ni pun sunat juga. Dia doa apa? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan wa rasuluh pun boleh. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu satu doa. Disebutkan ulama, iaitu kita doa, kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tiada tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikanlah aku orang yang bertaubat. Doa bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa India boleh. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawab wa ja'alni minal mutatahhirin, ya Allah jadikanlah aku hamba-Mu yang menyucikan diri. Wa ja'alni min ibadikas salihin, ya Allah jadikanlah aku hamba yang soleh. Ustaz, panjang sangat Ustaz, doa tak hafal. Boleh tak Ustaz ringkaskan? Boleh. Ada satu lagi doa, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ulang sekali dengan Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu senang dah, semua orang hafal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdan wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Illa futihat abwabul jannah samania. Melainkan Allah akan buka ke 8 pintu syurga, dia boleh masuk mana-mana pintu. Jadi orang yang berdoa, sama ada doa panjang ataupun doa pendek, yang penting dia berdoa, maka Allah akan bagi dia untuk pilih mana pintu syurga yang dia nak masuk. Jadi jangan lupa berdoa. Sebab tu wudu, doa, solat, pahala banyak insya-Allah. Insya-Allah. Jadi sebenarnya doa selepas wudu itu sudah pun diajar dan juga diasuh sejak daripada sekolah rendah lagi. Jadi kita juga yang culas, kita kadang-kadang culas untuk melakukannya. Jadi jom sama-sama kita ambil semangat ini, selepas berwudu sama-sama kita membaca doa selepas wudu insya-Allah. Jadi jom kita berakhir soalan berikut ya Doktor. Daripada Puan Hana Wanci. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bolehkah melakukan solat sunat wudu lebih dari 2 rakaat? Apakah doa khusus apabila selesai solat sunat wudu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. # biar tahu jangan keliru. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Soalan-soalan yang kita dapat ni adalah soalan-soalan supaya kita lebih kukuh pengetahuan kita. Solat sunat wudu 2 rakaat. 2 rakaat. Maka Ustaz, boleh tak saya buat 4 rakaat? Wudu, solat, batalkan. Wudu. Wudu balik, solat, buat. Jadi tidak jadi masalah kalau sekiranya dia dah batal, dia wudu, dia ulang balik boleh. Tetapi wudu, solat 2 rakaat saja. Kalau nak buat 4 Ustaz, ada banyak lagi solat sunat. Tetapi Nabi ajarkan kepada sahabat solat sunat 2 rakaat. Maka dia boleh dibuat walaupun pada waktu-waktu yang terlarang. Wudu lepas asar. Contohnya, dia dah sembahyang asar dah. Wudu nak masuk masjid pukul 7. Boleh ataupun tidak? Jawapannya boleh. Kerana solat sunat wudu adalah solat sunat sebabnya dahulu daripada solat. Sebab dia berwudu tu dulu, barulah datangnya solat. Kalau dia tak wudu, tak boleh solat. Okey. Jadi itu yang pertama, seperti mana yang disebutkan, maka solat sunat wudu 2 rakaat. Jadi apa doa khusus? Maka kita dah ajarkan ada 2. Satu doa yang panjang, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'al minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin, ataupun doa yang kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim. Maka dibuka pintu syurga yang 8. Maka boleh berdoa dengan doa sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Arab ataupun bahasa apa yang kita boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua dapat manfaat dan juga kita dapat amalkan. Jadi saudara sekalian, Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sedikit kesimpulan ringkas pada Ustaz dan juga boleh Ustaz untuk rangkumkan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah Taala berkati pertemuan kita. Silakan Doktor. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara kesimpulan sebenarnya ganjaran di sisi Allah cukup banyak. Hebatnya Allah, kaya Allah, sayangnya Allah pada kita. Sebab tu kalau kita rasa
lonely, bahasa Inggeris lah sikit. Kita rasa keseorangan, kesepian. Allah tak pernah meninggalkan kita. Allah sentiasa merindui hamba-hambanya yang mulih ataupun ilhah, yang sentiasa berdoa minta pada Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah lagi dekat dengan kita. Manusia tidak. Kalau kita buat salah, contoh kita buat salah, kita nak perbaiki kesalahan, manusia kadang-kadang dia takkan maafkan kita, tapi Allah Maha Pengampun. Tengok bagaimana fadilat yang telah disediakan oleh Allah. Seperti mana dalam lisan Nabi SAW, Nabi sebut, kalau kita buat solat sunat wudu, antaranya akan diampunkan segala dosa. Hebatnya Allah. Sebab tu kena rasa kasih sayang dan kerahmatan Allah sentiasa. Allah bersama dengan kita, apa juga keadaan, yang penting kita kembali dan bertaubat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mengangkat tangan pada pagi ini ya Allah, dengan keesaan, keagungan, kerahmatan-Mu ya Allah. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah tempat kami bersandar dan kami mengadu ya Allah. Tiada siapa makhluk pun yang boleh memakbulkan doa kami melainkan Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, basahkanlah lidah kami untuk kami sentiasa zikir kepadamu. Jadikanlah hati kami yang penuh ikhlas kerana-Mu. Ringankanlah tubuh badan kami untuk melakukan amalan kerana-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada dalam kalangan kami yang susah, ya Allah, bantulah mereka. Ada dalam kalangan kami yang belum mendapat hidayah, berikanlah kepada kami hidayah. Ada dalam kalangan kami yang masih belum bertemu jodoh, berikanlah jodoh yang baik kepada mereka. Ada dalam kalangan kami yang masih belum mendapat anak, berikanlah zuriat yang soleh-solehah. Ada dalam kalangan kami yang tidak cukup rezekinya, maka Engkau cukupkanlah ia ya Allah. Ada dalam kalangan kami yang berhajat kepada satu, perkenankanlah hajat mereka ya Allah. Jika ia baik untuk kami dan agama kami, maka permudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah sahabat-sahabat kami di bumi Palestin ya Allah. Makbulkanlah doa kami ya Allah. Turunkanlah tentera-tentera-Mu untuk bantu sahabat-sahabat kami di sana ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dunia dan akhirat ya Allah. Matikanlah kami dalam kebaikan. Janganlah Kau matikan kami ya Allah. Janganlah Engkau tidak lihat kami ya Allah sewaktu pengakhiran kami. Janganlah Kau cabut nyawa kami ya Allah, melainkan Kau cabut nyawa kami dalam kebaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa dan memohon kepadamu, terimalah segala apa yang kami doa dan kami lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira yang bagi doktor di atas doa. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan usia doktor, kekalkan doktor dalam kesihatan untuk terus menyampaikan ilmu buat kami semua insya-Allah. Jadi sedang sekalian, terima kasih kerana kekal sehingga ke penghujung rancangan. Saya Luqman, mohon maaf sekiranya terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap tutur kata. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.